Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'ina ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah pada malam ini kita dapat juga sama-sama berada dalam rumah Allah, dapat sama-sama kita berkongsi ilmu, saling ingat memperingati antara satu sama lain. Walaupun saya rasa inilah kali pertama saya daripada Bangi sampai ke Shah Alam ini dengan masa 2 jam 15 minit. Saya keluar daripada Bandar Baru Bangi UKM 5.45. So sekarang 8 saya sampai, tepat 8. Dia bawa saya, tuan-tuan dan puan, saya pun tak tahu kat mana saya berada. Dalam rumah orang, masuk USJ 1, masuk USJ sana, SS sana dah. Saya kata tawakal pada Allah je lah. Daripada sampai pukul 7, 7.15, 7.30, 7.45, 7.55, 7.8, pukul 8.10 minit, turun 8.1 minit. Itu sebab ramai ustaz mati tengah jalan, kena heart attack, tuan-tuan. Kadang-kadang kita rasa mudah, maka tak pelik apabila Nabi SAW sebut, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan bihi ilal jannah. Allah mudahkan urusan kita masuk syurga sebab ilmu. Kadang-kadang saya fikir, apa sebab ilmu ni Allah bagi mudah masuk syurga? Rupanya nak datang pun sukar, yang nak dengar datang pun sukar. Tuan-tuan dan puan, itulah dugaan Allah Ta'ala kepada kita. Apa yang penting kita dapat sama-sama pada malam ini. Yang keduanya, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita masih lagi dalam membicarakan mengenai hijrah. Hijrah yang kita nak bincang pada malam ini berkaitan ilmu. Belajar dengan hati, bukan belajar dengan nafsu. Tuan-tuan, Allah Ta'ala ni dia turunkan ayat pertama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan kena ingat, ayat yang pelik tapi benar. Ini yang kita kena kaji. Saya selalu kalau bila ceramah Maulidur Rasul, ceramah hijrah, ceramahlah apa saja, saya takkan cerita sejarah dah. Sebab sejarah ni orang dengar selalu, tuan-tuan. Orang dengar selalu, tapi analisis sejarah itu yang kurang. Analisis ni maksudnya kita mengkaji apa yang tersirat di sebalik sejarah. Dia panggil apa yang tersirat daripada tersurat. Kalau sejarah, alhamdulillah ni dalam bulan 9 ni saya akan rakam 25 episod sejarah Nabi dan Rasul-Rasul akan disiarkan nanti. Itu selalu orang akan dengar. Cuma saya akan bawa dari aspek di sebalik falsafah, di sebalik sirah Nabi Adam. Akan ada setengah jam je, tapi pendek dan padat. Cuma malam ni saya nak kongsi kenapa Allah Ta'ala ni dia suruh kita baca ayat yang turun kepada Nabi Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan yang Maha Pencipta. Pelik, tuan-tuan. Allah suruh Nabi membaca. Sedangkan Nabi, ma'ana biqari, aku tak boleh baca. 3 kali Nabi kata, ya Jibril, ma'ana biqari, aku tak boleh membaca, wahai Jibril, aku tak boleh baca. Tapi Allah suruh membaca. Iqra, ayat pertama nak bagi tahu, tuan-tuan dan puan, betapa pentingnya membaca. Betapa pentingnya membaca. Kemudian ayat yang seterusnya yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ya ayyuhal muzammil qumil, ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Allah suruh sampaikan, dakwahkan, bagi kepada masyarakat apa yang mereka tahu, apa yang mereka perlu tahu tentang Al-Quranul Karim. Tuan-tuan,
Jadi pada malam ini apa yang saya nak bagi tahu mengenai ilmu itu, belajar dengan hati. Ada beberapa perkara yang saya nak jelaskan. Ini merupakan daripada nasihat Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ini kita boleh ambil, kita boleh pegang tuan-tuan. Imam Syafi'i ini dia buat kajian, dia buat ringkasan untuk kita sama-sama faham. Kalau kita tak faham tuan-tuan, habis kita. Sebab apa? Sebab musuh Islam sedang usaha nak jatuhkan kita. Saya pergi mana-mana, saya selalu pesan, saya bagi tahu Israel, Yahudi, musuh-musuh Islam sedang berusaha nak jatuhkan kita. Kita duk sambut hijrah, akhirnya kita berakhir hijrah kita itu dengan makan kambing gulai dekat luar. Aplikasi ni tak ada tuan-tuan. Bila kita buat macam ni, lama-lama apa yang akan berlaku? Akhirnya orang-orang kita yang tak suka kepada madis Maulidur Rasul, tak suka pada Ma'al Hijrah ni, dia kata buat apa buat? Membazir duit rakyat, dia kata. Membazir duit masjid, dia kata. Bang, dengan adanya majlis-majlis macam ni, sekurang-kurangnya ada juga sikit-sikit masuk dalam hati orang tu. Nabil Ahmad, pelawak Maharaja Lawak tu, 3 hari lepas dia jamu kami makan. Alhamdulillah, ada juga seorang hamba Allah yang Allah bagi daripada seorang dispatch ataupun bawa surat, hari ni jutawan tuan-tuan, jutawan Islam. Saya bangga dengan dia. Dia buka kedai apa? Baru ni dia buka kat Taman Tun. Dia buka kedai stick. Stick yang dia jamu kami, dia belanja, bukan kami beli tau. Jangan salah faham lah. Satu bekas, satu tu makan 5 orang. Harga dia RM1,100. Baru saya tahu ada lembu banyak tu mahalnya. Satu pinggan je. Tapi makan 2-3 ulas dah kenyang dah tuan-tuan. Sebab mahal. Dia belanja, dia kata, Ustaz, marilah rasa, dia kata, ambil barakah, dia kata, ambil barakah. Saya pergi. Dia pun baru balik tabligh dia. Tuan-tuan, dia ni, dia cerita apa? Dia kata, Ustaz, saya ni jahil, Ustaz. Jahil saya ni. Saya lupa Allah Ta'ala sebab saya ni dimewahkan dengan dunia. Allah bagi dunia. Bang, tuan-tuan, dia ni tak boleh masuk TV lain, tuan-tuan. Dia hanya Astro saja. Tuan-tuan tahulah. Maknanya dia tak, bila tak boleh masuk TV lain, bermakna bayaran dia berapa dah, tuan-tuan. Dia tak boleh buat drama dekat TV1, TV3, TV lain. Tak boleh. Hanya Astro saja. Radio, dia tak boleh pergi kecuali Era saja yang berada di bawah Astro. Tengok. Berapa Astro bayar, tuan-tuan tahu, boleh fikir sendiri lah. Kalau macam tu eksklusif dia tu. Suatu hari dia ni diajak oleh seorang sahabat pergi masjid. Dia pergi juga masjid. Tapi ni kali dia ajak pergi masjid mana? Tuh, Seri Petaling. Dia pergi tuan-tuan, dia pergi sampai masuk dalam masjid Seri Petaling. Terkejut dia tuan-tuan. Dia kata, "Ush Ustaz, macam berada dekat alam lain. Putih sana, putih sini." Woi, dia kata tak pernah saya tengok. Dia tak pernah sampai tuan-tuan. Lepas mayang, jalan dengan seorang Maulana. Maulana ni tak apa kenal juga dia sebab iyalah Maulana, mana tengok Maharaja Lawak. Maulana dia hadis. Jalan sambil jalan dia kata apa? Sahabat, manusia yang rugi adalah manusia yang menggunakan nikmat orang lain untuk kepentingan dunia dia. Pendek ayat tu. Ni dipanggil mantik. Tok Guru ni Aziz Nikmat guna ayat pendek-pendek macam ni, tapi masuk hati tuan-tuan. Dia pun balik. Tuan-tuan, dia ni tengok hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Tak ada orang boleh bagi hidayah kecuali Allah. Tuan-tuan tahu tak tuan-tuan apa berlaku? Dia terfikir-fikir apa yang Tok Guru tu cakap. Dia tertanya-tanya. Padahal dia kata, Ustaz, saya kali pertama pergi masjid macam ni, orang bagi tazkirah. Pendek pula tu. Kalau ikut buat apa saya nak fikir? Betul tak? Ah, lantak engkau lah Ustaz. Apa kau cakap aku pun tak faham. Tapi tak terbawa-bawa sampai dalam rumah. Akhirnya baru dia faham bahawa orang ni, macam dia ni, ruginya apabila nikmat orang lain merasai daripada dia.
dia jadi mewah, dia jadi kaya, dia jadi terhibur, orang terhibur disebabkan dia jadi kaya. Dengan nikmat orang itu dia jadi kaya tentang dunia dia lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah orang yang rugi. Start malam tu dia kumpul duit dia masukkan beg, baju-baju dalam beg, terus keluar 3 hari. Terus keluar tabligh 3 hari. Alhamdulillah, sekurang-kurangnya orang tu dah tarik Nabil dan kawan-kawan terlibat dengan rumah Allah. Sekarang tuan-tuan, surau dekat Astro tu dialah yang hidupkan. Lagi setengah jam nak azan maghrib, zuhur, asar, dia dah mula dah pakai kopiah dia pakai baju kurta dia, kadang-kadang jubah dia, duduk depan tu nunggu waktu azan. Nak bagi tahu tuan-tuan, hidayah milik Allah. Tapi kita kena ingat, Yahudi ni dia akan cuba tak nak bagi orang macam ni ada. Sebab apa? Dalam protokol Yahudi ada 2 benda dia sebut. Ada 2 benda. Daripada 24 protokol, ada 2 protokol yang dia tumpukan kepada kita orang Islam. Bagi dia, musuh-musuh Yahudi akan dapat dijatuhkan dengan 2 perkara. Pertama, dengan memastikan musuh-musuh itu, iaitu kita, dia tuju pada kita tau. Bila dia sebut musuh tu, dia tuju pada orang Islam. Orang Islam tidak tahu sejarah. Dia tak nak bagi tahu orang Islam tu sejarah. Ini ilmu. Kita hari ni duk kata Yahudi lah, Yahudi ni, Yahudi tu, tuan-tuan. Tapi Yahudi lah yang cuba sedaya upaya nak pegang ekonomi dunia. Sekarang ni tuan-tuan, ekonomi dunia dia orang pegang. Sebab apa? Sebab dia orang tahu sejarah. Mereka dulu daripada kaum yang merempat Yahudi ini, daripada Jerman lari ke Palestin daripada tahun berapa 42. Macam mana dia orang ni? Asalnya berapa juta, berapa ribu dia orang ni? 15,000 orang je dekat Palestin pada tahun 1850. Mereka meningkat jadi 4 juta. Tengok Yahudi, penghijrahan besar-besaran dia orang ni, tuan-tuan dan puan. Tapi nak bagi tahu, Yahudi dia takkan bagi sia-sia. Dia pegang sejarah dia. Kita daripada susah, kita akan pastikan dunia milik kita. Manakala orang Islam lupa sejarah Nabi, lupa siapa Nabi Muhammad, lupa hijrah Nabi, lupa siapa yang membawa Islam ke tanah air kita. Tu kita lupa. Yahudi berjaya. Tak percaya, tuan-tuan dan puan, saya nak tak payah pergi jauh. Tak payah tanya siapa Malik bin Dinar, tak payah tanya siapa Abdul Rahman bin Sakhar Ad-Dawsi, tak payah tanya sejarah Anas bin Malik, tak payah tanya siapa Malik bin Anas. Itu mudah tu. Siapa Malik bin Anas kalau saya tanya kan, lagi lah orang kata, ustaz kita tak mazhab tu ustaz, tu mazhab Maliki, Imam Malik bin Anas. Saya tak payah tanya jauh-jauh, saya tanya je. Ni kita di negeri Selangor tuan-tuan, siapa mufti negeri Selangor? Siapa boleh jawab? Kenal? Sudah, ustaz dah mula nanya orang dah. Tak payah tanya siapa Malik bin Anas, tak payah tanya Anas bin Malik, tak payah tanya Abdul Rahman bin Auf. Siapa mufti negeri Selangor? Semua tak tahu. Apa cerita? Baru ni saya di Terengganu, dekat 5,000 orang tuan-tuan. Saya tanya, Ustaz Abdullah Khairi tanya, Ustaz Aslin tanya, siapa mufti negeri Terengganu? Adalah seorang angkat, Ustaz Azhar Idrus. Lah pergi Azhar Idrus pula dah. Bila pula Ustaz Azhar Idrus dia mufti? Sampai tak kenal tuan-tuan. Salah siapa? Salah siapa? Salah kita. Jangan salahkan media. Salah kita sebab kita tak kenalkan anak-anak kita nama-nama ulama-ulama. Anak saya pastikan dia kenal siapa mufti negeri Selangor, sebab dia duduk dalam Selangor. Walaupun mufti dah berubah. Siapa dia? Sahibus Samahah, Datuk Dr. Anha Opir. Orang Jawa tuan-tuan. Tu pun orang tak kenal. Pergi Terengganu, orang tak kenal juga. Ni sekarang ni Perak. Perak kalau tak kenal lagi tak tahu lah. Tu mufti kedua, kali kedua dia.
Dia dulu mufti wilayah, sekarang ni mufti Perak pula. Orang Selangor saya tak tanyalah, nanti saya bulan depan saya di Perak, aku akan tanya tu nanti. Tak boleh jawab macam mana. Inilah Yahudi nak. Tapi tuan-tuan, cuba tanya anak bangsa kita. Tanya siapa Nilofa, orang kenal siapa suami dia bang. Tak payah tanya siapa Nilofa, orang tahu siapa suami dia. Itu hebat. Siapa Siti Nurhaliza, Datuk Seri Siti Nurhaliza, dia orang kenal siapa suami Datuk Seri Siti Nurhaliza tu. Tengok hebat tak hebat media ni tuan-tuan. Ni Yahudi punya mainan. Yahudi dia buat dekat Amerika, dia panggil American Idol. Mari kat Malaysia, Malaysian Idol. Nampak? Dia orang berjaya. Dia lupakan kita sejarah, tapi dia masukkan elemen-elemen untuk lupakan anak-anak bangsa kita. Itu kejayaan Yahudi. Tak pelik. Jangan kata Malaysia. Saya baru balik Mekah 2 minggu lepas tuan-tuan. Duduk kat Mekah, pergi Mekah, sampai dekat airport, terkejut saya tuan-tuan. Tengok-tengok immigration, yang jaga immigration tu perempuan tak tutup aurat tuan-tuan. Ni Arab Saudi, Mekah. Airport Jeddah, bukan airport Riyadh. Airport Jeddah, perempuan tak tutup aurat. Dulu saya tak pernah tengok. Saya duduk Arab lama tuan-tuan, 12 tahun duduk Arab. Saya tak pernah jumpa orang perempuan cop pasport dekat Mekah, dekat Jeddah, tak ada. Tapi sekarang tuan-tuan, gambar sebesar-besar perempuan, rambut terbuka, merah pula rambutnya. Aku nak pergi buat haji, hilang aku punya pahala haji. Nasib baik sampai-sampai ke Arafah, bertaubat. Balik nak tengok lagi lah, hilang bapa dosa balik dah tuan-tuan. Tapi nak bagi tahu, itu Arab Saudi. Tak pelik, lepas buka je border baru-baru ni, dia buat konsert, panggil Salman Khan dan semua orang-orang artis-artis terkenal. Tak pelik, Yahudi berjaya. Nombor 2, apa yang Yahudi nak? Dia nak pastikan tuan-tuan yang dikasihi sekalian, umat Islam tak tahu macam mana nak tafsirkan ayat-ayat suci Al-Quran. Dia tak tahu sejarah Quran tu. Quran tu buka tu tak tahu tu. Buka Al-Quran, okey, cuba tafsir ayat ni. Oh, tak tahu. Minta maaf, tak pandai. Tuan-tuan, malu kita dekat orang kafir. Orang kafir, orientalis, dia tafsir ayat Quran tu. Kawan-kawan saya dekat UKM, dia orang buat PhD dekat UK, dekat US, Amerika Syarikat, buat tajuk hadis. Tapi yang menyelia dia tu adalah profesor Yahudi, hafal 7 kitab hadis, Quran dalam kepala. Tapi mereka belajar Quran, mereka belajar hadis untuk jatuhkan umat Islam. Itulah Yahudi. Kita macam mana? Itu sebabnya alhamdulillah di negeri Selangor, surau-surau, masjid-masjid, kalau nak mengajar mesti bawa kitab, betul tak? Kan? Ustaz tu mesti bawa kitab. Malangnya makmum tak bawa kitab. Akhirnya apa sebab? Ustaz tu makin pandai, anak makmum dah tak tahulah dia hafal ke tak. Yang saya tahu, Imam Syafi'i tu pun bawa kitab. Imam Syafi'i ni kalau dia sekali baca, dia hafal dua-dua sekali. Kita tak tahulah, dengar terus hafal semua apa. Tu yang bila balik tanya orang perempuan, tanya, hari ni belajar apa bang? Macam biasa. Itu yang macam biasa tu yang confuse tuan-tuan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Maka nak pegang ilmu tu, nak tahu ilmu tu, nak belajar suatu ilmu dengan hati, tuan-tuan, jagalah 4 perkara. Kata Imam Syafi'i. Pertama, ayyahfaz dinahu. Dia kena belajar apa saja yang berkaitan tentang dunia, dia kaitkan dengan agama dia. Contoh, dalam masjid ni tuan-tuan puan, kata Imam Syafi'i, dia panggil hifzud diyanah, jaga agama. Dalam masjid ni bukan semua ustaz. Ada yang belajar macam-macam bidang. Macam haji, bidang apa haji? Bidang kerja ke kerja? Imam. Oh, imam tak boleh pakai. Imam lain. Ni bidang apa ni? Bidang apa? Bidang apa? Berniaga. Ni bidang. Ustaz,
Saya bukan ustaz, saya berniaga. Niaga apa? Apa? Barang runcit. Tengok, Yahudi cukup suka ni. Sebab apa? Barang runcit yang Yahudi pegang. Dunia, tengok, Ukraine dengan Rusia perang, ayam naik, telur naik. Orang kata apa kaitan? Iyalah sebab dedak ambil kat Ukraine. Dia pegang semua yang asas. Ni, orang berniaga. Saya nak bagi contoh. Bila dia belajar berniaga, mesti dia nak berniaga, dia balik pada Islam. Betul tak? Jual apa? Jual beras, dia akan jual beras yang elok. Beras tu rosak, dia takkan jual. Betul kan? Sebab apa? Ada Islam. Tu sebab Imam Syafi'i kata, bila kita belajar sesuatu perkara, kita belajarlah apa saja bidang, bila kita kaitkan dengan agama, kita tidak akan lupa akan dosa dan pahala. Itu hebatnya Imam Syafi'i, tuan-tuan. Semalam saya jumpa arkitek, seorang arkitek. Arkitek ni yang buat draw masjid, buat draw rumah, dia buat bangunan Putrajaya tu dia antara yang dia buat. Kaya tuan-tuan dia ni. Tanda tangan dia tu. Dah halang-halang saya jumpa orang yang hebat, dah dia pula yang draw macam-macam. Saya pun tanya dia, bang, nak tanya satu benda. Kenapa, dia kata, saya kata, kenapa orang macam tuan, macam Datuk ni, dah orang kata yang buat bangunan sana, buat bangunan kementerian sana, kementerian sini, macam mana dalam keadaan macam ni pun saya tengok boleh ada bangunan yang retak, boleh ada rumah yang retak, boleh ada sekolah yang retak, boleh ada stadium yang jatuh runtuh dengan atap-atap sekali, padahal baru buat je. Tuan-tuan, dia kata apa? Dia kata, ustaz, orang macam saya ni ustaz, tanda tangan kami ni nilai dia ratusan ribu ustaz. Ni tanda tangan dia. Bukan tanda tangan saja ustaz, dia sign saja, bangunan boleh bangun terus, tapi dia kena pantau. Ratusan ribu tu duit dia tau, bukan duit syarikat. Syarikat lain, ini dia punya tanda tangan dia tu. Dia akan pergi tengok. Dia kata, ustaz, kalau orang macam saya ni, yang ustaz tengok retak-retak tu, sebab orang macam saya tidak amanah dan tidak kaitkan ilmu penulisan arkitektur dia ini dengan agama. Saya kata, kenapa? Ustaz, bila pergi tengok tengok projek, dia tengok dalam plan dia mesti bagi tahu tiang ni mesti ada 10 besi. Bila dia datang tengok, besi ada 7 je. Kau tim ustaz, kau tim. Bila kau tim, itulah jadinya. Itulah jadinya. Runtuh, retak, ada yang bangunan dah sampai tingkat 18, retak daripada bawah sampai atas. Masuk baru ni surat khabar. Yang beli siapa? Anak bangsa orang Islam kita, tuan-tuan. Orang Cina tak beli situ kan. Yang beli ni anak bangsa kita, tuan-tuan. Bukan murah, 300,000. Macam mana tu? Tak selesai lagi isu mahkamah. Saya pergi ceramah dekat surau dia orang. Kata, ustaz, ni retak, Masya Allah, kalau aku tahu sebelum, lari aku. Takut runtuh sebab surau bawah bangunan. Bang, nak bagi tahu, kesian tuan-tuan. Ada yang ni tingkat 11, dinding jatuh. Dinding jatuh bawah. Ya Rabbi. Tuan-tuan, macam mana boleh jadi? Dia kata, ustaz, rasuah. Bila ilmu yang dia belajar, dia tak sandarkan kepada agama. Tu kata Imam Syafi'i, bagilah ilmu apa pun mesti disandarkan dengan agama. Jangan kata ustaz, ustaz pun ada belajar hukum halal haram, tapi bila terlibat dengan politik, dia jadi lain. Ustaz, arak ni apa salahnya ustaz? Bukan kita yang minum, bukan kita yang minum, kita bagi orang kafir minum. Halalkanlah ustaz. Ya, tak ada masalah. Jawatan bagi, selesai masalah. Tutup mulut terus. Asalnya haram jadi haram. Di antara halal dan haram, pandai-pandailah korang. Itu sebab nak jadi orang politik, dia tak boleh betul.
Ada orang tanya, ustaz, kenapa dalam Islam ada yang kata tak boleh, politik ni tak boleh? Politik perlu, disebabkan politik nak membina sebuah negara. Tak cumanya orang politik ni lain, dia tak sama. Tu sebab mufti dia tak boleh ikut orang politik, dia kena ikut Al-Quran dan hadis, dan dia terus di bawah sultan. Kalau bawah orang politik lain, tuan-tuan, jadinya nak jadi orang politik ni 2 campur 2 berapa? 4. Tak boleh, confirm tak boleh jadi orang politik. Nak jadi orang politik macam mana? 4 campur 4 berapa? Ikut engkau nak letak berapa, mengikut selera masing-masing. 8, insyaAllah kita adjust bagi 8. Macam mana 2 campur 2 jadi 8? Kita fikir kemudian. Nak bagi tahu, tuan-tuan, itulah masalah dia. Tu sebabnya agama tu penting. Buatlah apa saja mesti disandarkan daripada agama. Tu sebab kata Imam Syafi'i, kamu takkan nampak hakikat kebenaran sehinggalah kamu sandarkan sesuatu itu dengan agama. Belajar tentang apa? Belajar tadi arkitek. Belajar tentang apa? Belajar tentang teknologi, sama juga. Bila kamu sandarkan teknologi itu dengan agama, selesai masalah. Sekarang ni Yahudi tengah buat apa? Sekarang ni Yahudi ni, sekarang ni baru ni masuk Surat Khabar, baru ni utusan. Ada teknologi daging tanpa sembelih, dia panggil daging makmal. Baca tak baru ni Surat Khabar? Tak baca juga. Ni kita, makanan kita ni, tuan-tuan, makanan kita akan datang ni. Saya akan bentang benda ni depan semua mufti-mufti seluruh negara. Hukum makan benda tu. Kita buat kajian bulan 1 baru ni. Tuan-tuan tahu tak, daging dia panggil culture meat. Kalau orang yang pandai dia cari terus, ada dalam Google culture meat, daging makmal. Daging makmal ni, tuan-tuan, sekarang ni siapa yang buat? Yahudi. Dia asal kajian di US. Dia mula di US pada tahun 2016. Kemudian dibawa ke Israel. Israel mantapkan pada tahun 2018 sebelum PKP. Tuan-tuan, daging tu asal dia ambil daripada sel binatang. Ambil daripada sel binatang, dia letak kat makmal, dia hidupkan, daging tu membesar, jadilah macam daging burger. Satu sel boleh lahirkan 1000 daging. Daging besar tu, ni besar ni, tebal, macam daging burger. Gua ada air ni. Bismillah. Macam daging burger. Ini bulan 1 Januari 2022 saya mula buat kajian. Saya dapat dana dalam 160,000 dengan orang sains. Sebab bidang saya fatwa semasa, makanan, kepengunaan semasa. Tebal tu. Bulan 6 baru ni siap saya bentang depan mufti-mufti, beberapa orang mufti. Tuan-tuan tahu tak, Israel dia mula bulan 1 macam daging burger, bulan 6 baru ni bukan daging burger lagi dah. Tengok Israel. Ikut, tuan-tuan, nak daging macam mana? Daging wagyu yang semalam saya makan, daging besar tu kan, daging yang diorang buat 1000 tu, tak payah tunggu daging tu sembelih, type keluar dekat makmal, sebiji tebal tu. Nak jalur macam mana, warna putih banyak mana, berapa peratus lemak, berapa peratus daging, rasa 99.9% sama. Tuan-tuan, Singapura dah jual. Singapura dah ada dalam bentuk nugget, dia panggil daging culture meat. Ada seorang pensyarah dekat UPM, dia kata ini bagus, teknologi bagus, tak perlu tunggu daging lagi dah, kita boleh ambil kat makmal. Betul, tetapi ada benda-benda yang kita tak setuju. Nak besarkan daging tu, nak hidupkan daging tu makmal, mesti pakai sel. Sel tu daripada binatang, sama ada sembelih atau tak, satu. Nombor 2, sel tu nak hidup, dia perlu kepada serum. Serum ni pula diambil daripada plasma darah. Darah dia bag, akhirnya darah. Darah difatwakan oleh negeri Selangor dan negeri-negeri yang lain haram. Tuan-tuan tengok, Yahudi nak buat apa? Dia tak nak makan daging yang diternak oleh orang Palestin. Israel nak jadi pengeluar utama daging makmal. Sekarang ni Israel paling laju.
Satu. Nombor dua, kata tuan-tuan perempuan, daging dia mula dengan daging lembu. Tuan-tuan jangan ingat, oh baguslah lepas ni kita makan daging lembu, tak payah dah sembelih, kita boleh simpan daging-daging binatang-binatang akan bagi banyak. Bang, ingat, ini permulaan. Apa pengakhirannya? Satu hari nanti kita boleh makan babi. Sebab apa boleh makan babi? Sebab babi tu babi makmal. Rasa babi betul, 99% rasa babi, tuan-tuan. So, macam mana sekarang? Nak kata haram? Mufti nak kata haram? Mufti cek balik, daging tu bukan daripada babi, daripada makmal. Kenapa mufti nak haramkan? Dah mufti pula, sudah betul juga. Kena mufti luar negara yang tak biasa, dia kata tak ada masalah sebab bukan babi, tapi rasa je babi. Maka lepas ni tuan-tuan, tak ada beza dah makin daging babi ke daging makmal. Tuan-tuan, ini masa 10 tahun akan datang ni. Tengok Yahudi, dia mainan dia. Tu sebabnya saya kata, kita tahu teknologi, tapi teknologi tu kalau kita gunakan dengan Islam, kita takkan buat benda yang macam Yahudi buat. Yahudi dia ada agenda, dia bukan saja-saja. Yahudi dia tahu, tuan-tuan perempuan, kita tak dibenarkan, tak digalakkan, makruh. Ada ulama kata haram, tapi kita ambil makruh. Kencing berdiri, betul tak? Nabi tak bagi, tapi dalam riwayat kata makruh saja, sebab Nabi pun ada beberapa kali kencing berdiri, tetapi di tempat yang sangat kotor. Jadi Nabi berdiri, tak nak, kalau duduk kotor baju. Macam sekarang tandas duduk tu kan, bukan menyangkung, jadi nak duduk macam mana? Kalau duduk kotor jubah, jadi terpaksalah berdiri. Cuma recikan tu kena jaga-jaga. Tuan-tuan, Yahudi dia tahu orang Islam kita ni kalau basuh sahlah semayang dia. Sekarang ni macam mana tak nak bagi dia sah semayang? Dia buat dia tandas kat dinding. Perasan tak? Kita pergi hotel, kita pergi RNR, tandas semua kat dinding dengan lelaki tu. Bang, mana ada tempat basuh situ? Mana ada tempat basuh? Dia kencing kat situ, apa dia buat? Dia buat apa? Tak basuh, kencing. Lepas tu apa yang seterusnya buat? Air tak ada, tisu tak bawa, lah kali ketuk kat dinding, deng deng deng, simpan balik. Elok simpan balik, letak dalam spender, pakai seluar, jalan masuk kat surau, elok-elok jadi imam. Kalau saya tak sah semayang, saya tak nak semayang belakang orang tu. Sebab apa? Kau tak basuh kencing kot. Tapi dia buat, dia membiasakan benda yang luar biasa, akhirnya biasa. Ini permainan Yahudi. Itu sebabnya ilmu perlu disandarkan dengan agama. Itu yang pertama kata Imam Syafi'i. Nombor dua, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata ulama, apabila kata Imam Syafi'i rahimahullah, apabila kamu nak sandarkan kepada dalam kehidupan kamu ni untuk bahagia, yang kedua, al-amanah, hifzul amanah, jagalah amanah, amanah ilmu. Tu sebab Nabi sebut dalam hadis, qulil haqqa walau kana murra, cakap benar walaupun benda tu pahit. Memang pahit, tuan-tuan perempuan, kadang-kadang bila sebut tentang amanah ilmu ni. Contoh, saya banyak kali dah, tuan-tuan, alhamdulillah Allah bagi rezeki ceramah depan sultan-sultan ni, habis semua sultan kecuali Sultan Johor je tak lagi. Sultan Johor ada sekali nak buat di Mersing, tiba-tiba tak jadi atas sebab-sebab yang tak dapat dielakkan. TYT habis semualah, alhamdulillah. Baru ni di Sarawak, TYT Sarawak. Cuma saya nak kongsi apakah yang berlaku, tuan-tuan perempuan, amanah tu apabila Allah uji dengan pemimpin. Apakah ujian itu? Saya akan cerita pada tuan-tuan selepas kita bagi laluan azan. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, satu hari saya dijemput ceramah depan isteri kepada Perdana Menteri Malaysia. Ini ceramah yang ketiga.
Cuma isteri berbeza-beza. Kebetulan pula isteri Perdana Menteri ini sangat dikenali, dia suka salam dengan semua orang. Jadi bayangkan bila salam dengan dia, bila dapat tahu kata ceramah depan dia ni, kita pun maklum lah. Dalam grup saya tu ada Ustaz Aslin, ada Datuk Badli Shah, ada Ustaz Zakaria daripada JAKIM, adalah 2-3 orang yang lain. Saya pun tak, Allah, nak ceramah apa tajuk ni? Bulan Ramadan pula tu. Tentang nuzul Quran. Saya ingat ni, masuk suara khabar tu. Jadi saya pun cakap, kata ni dapat jemputan nak kena cakap tentang nuzul Quran. Kawan, jadi nak tahulah apa protokol, sebab dia ada protokol isteri Perdana Menteri. Lepas tu yang datang ni semua isteri-isteri menteri-menteri dan isteri-isteri pembesar negeri. Negara, bukan negeri, negara. Isteri Ketua Polis Negara, isteri ATM Angkatan Tentera Malaysia, habis semua hadir. Jadi bila dah macam tu, nak tahu protokol baju apa nak pakai apa semua kan, dia kena ada protokol. Macam nak jumpa Sultan, dia ada protokol dia. Jadi saya pun tanya dalam grup, dia orang jawab apa? Ayat pertama sekali yang dapat kepada saya daripada salah seorang daripada ustaz-ustaz tu, ahlan wa sahlan, selamat masuk ke majlis pembatalan wuduk. Sebab dia orang tahu saya jaga wuduk. Maknanya saya masuk dalam satu majlis yang akan membatalkan wuduk saya. Saya kata takkan kot. Dia kata kau nak buat apa? Dia ulur tangan. Dia memang akan ulur tangan. Dia tak kira mufti tak mufti, dia ulur kat tangan. Sudah, ada juga orang macam tu. Jadi bila saya pun tak apalah, saya tawakal kepada Allah Ta'ala. Pada hari kejadian saya sampai pukul 10.20. Isteri Perdana Menteri sampai pukul 10.30. Saya sampai, dia bawa seorang isteri menteri tu, dia bawa saya duduk dekat kursi VIP depan sekali. Orang tu semua dah ada tunggu dia masuk, terus duduk, terus start ceramah. Jadi saya pun duduk. Sementara duduk tu sampai bunyi siren polis masuk, pun dia pun masuk. Dia masuk, orang semua bangun, saya pun bangun lah. Dia masuk sampai dekat tu, saya masa tu dah berdoa lah, ya Allah tolonglah ya Allah, belakang aku ni ya Allah, isteri-isteri pemimpin tak kurang 500 orang Ustaz Allah, semua pegang handphone masa tu. Ya Allah tolonglah aku ni ya Allah, kalau orang nampak aku salam perempuan, orang ambil gambar ya Allah, akan jadi hukum. Maksudnya macam mana? Orang kata Ustaz Izhar pun salam, takkan kita tak boleh salam? Dia akan jadi begitu. Sampai peringkat tu. Sekarang ni sampai peringkat tuan-tuan dan puan, apa yang kita cakap tu orang akan ikut. Ya, follower saya dekat Instagram berapa ratus ribu, dekat Facebook 1 juta. Tuan-tuan, sampai orang akan ikut. Budak-budak muda ni akan jadikan dia jadi trend. Saya pakai baju ni, orang ikut, budak-budak muda. Tuan-tuan, dia akan ikut. Ya Allah tolonglah ya Allah, jagalah aku daripada fitnah tu ya Allah. Satu. Nombor 2, ya Allah aku ni jaga wuduk ya Allah, dah lama aku amalkan jaga wuduk daripada umur 18 lagi ya Allah. Tolonglah ya Allah, tolong jangan batalkan wuduk aku. Tuan-tuan, sungguh sampai-sampai tu Datin Sri ni sampai dia tu cakap, Assalamualaikum Ustaz, ya Allah duk tengok dalam TV je selalu, Alhamdulillah dapat tengok pasal muka, terima kasihlah datang jemput. Saya tengok dia tak ulur tangan. Dia tu cakap kat saya, Ustaz minta maaf hari ni tak boleh salam, saya ada wuduk. Dia ada wuduk. Selamat aku tuan-tuan. Sebab saya dah memang nak jawab lah, kalau dia ulur saya nak cakap minta maaf saya ada wuduk, saya nak jawab tu je. Saya pernah jawab banyak kali dah depan nak. Tapi Alhamdulillah tuan-tuan, yang bagusnya depan isteri sultan-sultan semua diorang tak salam. Tu hebat. Bila salam dia isteri sultan mana kan, dia akan angkat tangan ni. Dia tahu kita ustaz, dia hormat. Yang ni Alhamdulillah selamat saya tuan-tuan. Ya Allah ya Tuhan, saya dah banyak kata saya maaf saya ada wuduk. Alhamdulillah dia awal-awal lagi kata dia ada wuduk. Selesai masalahku tuan-tuan. Habis ceramah, dia minta lagi ceramah untuk akan datang pula. Berdebar pula kata. Janganlah dia tak ada wuduk time tu. Memang betul tuan-tuan. 4 bulan selepas tu saya datang lagi ceramah untuk dia punya majlis, khusus untuk dia, majlis khatam Quran dia akhir tahun. Tuan-tuan, saya pergi tuan-tuan, sampai-sampai dia pun sampai. Alhamdulillah dia tak salam sebab dia tengah pegang Quran masa tu.
Selesai aku. Yang tak bestnya masa dah ambil gambar, wartawan ni tunggu semua ni nak ambil gambar. Kan dia ada majlis penyerahan hadiah kan, dia nak bagi hadiah kat kita. Masa tu dia dah tak ada uduk lah. Aku kata tepi aku kali ni, kata duduk beratur tu, duduk tunggu tu, menyemput yang berbahagia Ustaz Dr. Muhammad Izhar untuk menerima. Saya pun datang. Dia pegang macam ni, kata pegang barang ni, pegang gitu. Pegang tu, wartawan pula yang depan tu pula lagi sebut, Datuk Seri, salam. Saya kata, apa mamak ni, kata. Ada kau suruh aku salam pula dah. Tapi dia sebut kepada Datuk Seri ni. Datuk Seri, salam. Alhamdulillah tuan-tuan. Kali kedua Allah tolong saya. Datuk Seri jawab kat orang tu. Dia kata, mana boleh salam? Ustaz ada wuduk. Selesai aku, tuan-tuan. Ya Rabbi, 2 kali saya selamat. Tapi tuan-tuan, kita nak tak nak kena tegas. Kita kena lawan. Bukan lawan dengan hina, tak. Minta maaf, saya ada wuduk. Buat daripada awal kita buat macam ni dah. Dia sampai awal pegang macam ni dah. Tak bayang kau diulur tangan. Kau ulur tangan, jalan dah dia. Tuan-tuan dan puan, tu sebabnya amanah ilmu tu sangat penting. Amanah. Apa-apa pun kita pegang, pastikan kita amanah dengan apa yang kita ada. Tu nombor 2. Nombor 3, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, kata Imam Syafi'i rahimahullah, as-siyanah. Ni penting. Kamu hargailah apa yang ada di keliling kamu. Ini ilmu ni. Dipanggil ilmu berdasarkan apa yang kita milik. Tuan-tuan, alhamdulillah negara kita ni tuan-tuan, apa yang tak ada. Saya Allah bagi rezeki macam-macam negara dah saya pergi. Saya suka travel. Dan travel agent suka ambil saya bawa sebab saya suka sejarah. Bawa saya pergi Albania, cerita tentang sejarah Albania. Pergi Bosnia, cerita tentang sejarah Bosnia, macam mana Serb dengan Bosnia. Saya suka baca tu. Kenapa orang Islam ditindas. Saya pergi Palestin, saya cerita tentang sejarah Palestin. Pergi Mesir, saya suka, walaupun bidang saya fatwa. Tapi tuan-tuan, mana-mana saya pergi, saya tetap akan kata Malaysia lah yang terbaik. Pertama, makanan. Tuan-tuan tak risau. Tuan-tuan pergi Indonesia pun tuan-tuan kena jaga-jaga. Indonesia walaupun jenam McD, tetapi McD tuan-tuan kena tanya halal atau tidak. Sebab mereka bukan sebuah negara Islam. Dia negara orang Islam ramai, tapi amalan mereka tak sama. Tu sebabnya dia orang boleh promo babi besar-besaran. Dia panggil celeng gelek. Celeng golek. Saya tanya apa benda celeng tu, rupanya babi golek. Berlambak gambar babi. Mana Malaysia ada macam tu? Kau pernah jumpa kat Selangor? Dekat jalan atas, babi golek. Sungguh indah. Dia punya ayat memang bombastik tuan-tuan. Babi golek pasti tergolek. Ayat dia tu, kita tengok, ya Allah, dia punya tu menikmati babi celeng golek, anda pasti tergolek di malam Jumaat. Ayat dia. Kita tengok, dia orang ni memang kreatif. Tapi di mana-mana tuan-tuan, pakai kopiah ni, pakai songkok ni, pakai songkok. Kita pun makan, dah duduk ramai-ramai ni, buka menu, tengok di belakang ni ada babi tuan-tuan. Kamu Islam kan ni? Islam. Ini kedai halal enggak? Halal. Kenapa? Ini apa ini? Enggak boleh makan kita orang Islam ini. Waduh, jangan dirisauin. Ini celengnya daripada hutan, babi hitam. Yang hitam itu halal, yang putih itu haram. Ada pula dia babi 2 pula. Apa kono ya? Bang, tak boleh pergi bang, tak boleh. Balik saya tu kan. Tak boleh, kita orang tak makan terus. Taruh kembang perut, tak boleh makan. Tak jadi makan. Sebab dia orang ni lain. Bak kahwin. Sana kahwin 4 tu biasa. 2, 3, ya biasa. Jumpa pemimpin dia seorang dekat satu negeri. Kita orang pergi tu sebab UKM kan, kerajaan. Sampai-sampai jumpa, dia bawa jumpa dengan pemimpin dia.
Jadi pemimpin ni dia macam YB situ lah, orang besar situ. Dia sana YB ke apa benda, kepala bapak ke apa benda panggil situ. Dia gitu, dia panggil dia kepala gitulah, kepala polisi lah, kepala bapak lah, kepala jabatan lah, macam-macam ada. Jadi apa? Kepala apa? Jadi bila dia dekat situ dia kata, kita orang saja ada seorang profesor tu, dia suka tanya, ya berapa isterinya? Gitu. Ya alhamdulillah saya 5. Kita ingatkan, oh 5 tu mungkin dia cerai seorang, dia kahwin 5, seorang dia cerai. Enggak, memang 5 tinggal bersama. Lah terkejut itu orang. Masa tu ada Datin Siti Zaliha, dia ni penasihat undang-undang keluarga Malaysia. Selangor ni antara lah dia. So isteri kepada Datuk Siddiq Fadil arwah. Dia pun tanya, wah bagaimana, mana boleh itu? Dia jawab, jawapan dia, ya kenapa ya Nabi SAW itu mempunyai 9 isteri? Kerana dia pemimpin. Kalau saya 4, apa beza saya dengan rakyat? Rakyat 4 maka saya 5. Saya enggak boleh macam 9. Kalau 9 saya jadi macam Nabi. Oh sudah, aku kata pening orang tu ni. Itu pengalaman lah tuan, pengalaman. Saya kata tak boleh, dia tak sama. Walaupun rakyat orang Islam dia ramai, nampak? Tapi tuan-tuan dan puan, pergilah mana-mana. Singapura, tuan-tuan pergi kat Singapura, tuan-tuan tak boleh makan sembarangan. Dia punya McD, dia punya KFC tak halal. Kecuali kalau tuan-tuan tengok kat airport dia, kat airport Singapura, tapi advance. Tengok, negara maju ni lain. Tuan-tuan pergi kat negara dia, tuan-tuan tanya kat cashier, dekat kaunter, yang mana halal, kopi mana yang halal, kedai mana yang halal. Dia akan bagi tahu dekat skrin tu, dia ada bintang. Katakan Starbucks bintang. Bila bintang halal. Kalau 2 bintang halal minum dan makan. Kalau 1 bintang halal minum saja, makan tak halal. Bang, kita Malaysia alhamdulillah semua halal. Semua halal kecuali dia letak situ babi. Kasut, semua kasut boleh pakai kecuali dia tulis kat situ pig skin. Tuan-tuan, Malaysia juga terbaik. Tapi adakah kita hargai tempat tu? Ni, kita nak masuk 31 Ogos, kemerdekaan. Adakah kita merasai? Itu sebab khutbah kita hari ni tentang di wilayah persekutuan tentang kemerdekaan. Orang muda, hargailah kemerdekaan. Tuan-tuan, kadang-kadang orang tak hargai kemerdekaan. Itu sebabnya tuan-tuan, hargai apa yang kita ada. Alhamdulillah tuan-tuan, kita ada semua, tetapi kita tak hargainya. Pemimpin tak hargai apa yang mereka ada, rakyat tak hargai apa yang mereka ada. Macam mana kita nak maju? Itu sebabnya apa-apa pun, kata Imam Syafi'i, as-siyanah, hargai apa yang kamu ada di sekeliling dan jagalah ia terbaik. Nak ikut Jepun tuan-tuan, tak mampu dah kita. Jepun jauh sangat ke depan. Macam tuan-tuan, alhamdulillah ada masjid. Tuan-tuan hargailah masjid tuan-tuan ni. Saya tengok cantik. Aircon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 aircon. Apa lagi tuan-tuan? Apa lagi sahabat-sahabat yang tak nak datang tu? Apa lagi? Kapet, alhamdulillah tebal kapet ni. Ni baru ni. Tak baru juga lah kot. Boleh lah. Kira sujud tu tak adalah bengkak dahi tu. Bang, kita ada dah ni. Dulu tak ada aircon, kita minta aircon. Marah semua orang. Dekat wilayah banyak lagi masjid tak ada aircon. Ramai orang marah. Kenapalah AJK ni? Teruk sangat. Bodoh betul. Marah, dia kena bodoh pula AJK. Kenapa? Tak bubuh aircon. AJK pun kena bodoh, terus beli aircon. Cari sponsor, cari duit, dapatlah bubuh aircon. 12 kali bubuh. Bila bubuh 12, kena maki pula AJK. Bodoh punya AJK. Pasang 12, gila sejuk. Terkencing, tak sempat simpan wuduk isyak. Pula AJK kena juga. Dia yang kencing, AJK yang kena marah. Tuan-tuan, apa lagi? Apa lagi tuan-tuan? Kita tak pernah nak bersyukur. Faqalilan min ibadiyasy syakur.
Nak imam, alhamdulillah imam kita sedap. Nak Tok Bilal, Bilal pun sedap. Apa lagi tuan-tuan? Kalau pergi dekat negara lain tak dapat apa yang kita dapat. Kita pergi China tak dapat. Saya pergi China dua benda, nak semayang payah, lepas tu makan memang tak masuk tekak saya. Ni baru ni terbaru ni. Orang ajak saya pergi dekat Maldives. Memang sedap pergi Maldives, tapi tuan-tuan, apa yang saya dapat? Setakat pergi tengok laut, duduk tengah-tengah laut, hotel tengah laut, apa yang aku dapat? Tak ada apa. Sekadar tengok, okey lah. Aku pergi mandi sehari 2 hari cukup lah. Dia nak pergi seminggu, semua sponsored. Tak mahu. Saya kata aku bukan kerja yang tu. Tapi tuan-tuan, apa yang kita nak? Kita nak ketenangan. Kita nak menghargai apa yang kita ada. Syukurilah masjid yang ada ni tuan-tuan. Ada tempat yang kami pergi ni, baru ni kami pergi Terengganu. Tapak masjid dah ada, duit tak ada. Kami diminta untuk cari duit. Dapat kutipan baru ni 55,000. Baru dapat sikit. Bajet 9 juta. Tuan-tuan, kita alhamdulillah apa yang tak ada. Hargailah apa yang kita ada. Tandas, jagalah elok-elok. Apa lagi tandas tuan-tuan? Kita ni nak lawan Jepun tak boleh. Jepun dia punya tandas dia memang tak boleh bincang lah tuan-tuan. Memang hebat. Saya pergi Singapura dekat-dekat macam Jepun. Cuma Singapura ni dia masih lagi lebih kurang macam Malaysia lagi, tapi dia up sikit. Jepun tuan-tuan, masuk ke bilik air dia, tuan-tuan tak jumpa tempat flush. Ada yang ada flush, tapi flush dia pun ganas lah. Letak jari, pup, air keluar. Letak jari je, tekan, jari je. Dia pakai infrared yang merah. Masjid negeri dah pakai lama dah air tu, tapi tempat sekarang pakai paip balik, rosak lah kot. Kos tinggi. Ini tandas. Saya masuk hotel dia tuan-tuan, hotel dia, pertama sekali bila saya masuk, saya nak buang air, saya kena cari paip nak cuci, nak istinja. Pusing tengok, oh tak ada. Ada tisu. Bila ada tisu kita tahu lah, pergi ambil botol, bubuh air, letak tepi, nak basuh, senang. Memang boleh pakai tisu, cuma kita dah biasa pakai air, betul tak? Maka dahulukan air. Dalam mazhab Syafi'i dahulukan air. Yang paling masalah, tengok tak ada tempat nak flush. Saya kata orang Jepun ni memang berak tak flush ke? Mencari tak jumpa. Lah kali saya tengok ada tong sampah. Saya pun buang plastik dia, saya bubuh air penuh, letak kat tepi, ambil cawan, letak, senang nak simbah air. Cari tahi duduk berak je. Bum. Tahi pertama. Kau ingat ustaz tak berak? Ustaz berak juga. Duduk tahi pertama, zoom, jatuh. Tak sempat tahi kedua, dah telan dah air kat bawah. Zoom, automatik. Dia jatuh tu dia akan keluar air mengikut berat tahi. Air banyak mana keluar. Waduh tuan-tuan, kalau keluar banyaklah air dia pakai. Ni Jepun tuan-tuan, Jepun. Tak pelik bangunan bila dia kena tsunami ataupun dia kena apa? Dia kena gegaran, bangunan jadi macam ni. Bawah dia guli. Oh bang, dia punya teknologi bang. Saya kata Masya Allah, hebat. Terkejut. Tersebut juga Allahu Akbar. Dia terkejut. Allahu Akbar. Ingatkan apa benda? Air. Dalam bilik air dia terkejut tak apa. Jangan sengaja Masya Allah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Dia tak boleh. Ni terkejut. Sebab kali pertama baru masuk bilik air hotel. Rupanya teknologi bang. Tu. Tapi dia orang sangat jaga. Dia tak rosakkan macam kita. Kalaulah jamban kita ni, jamban Jepun tu ada kat Malaysia, dengan jamban-jamban hilang, macam mana bang? Kita Malaysia ni alhamdulillah teknologi mula dengan tarik. Bila tarik tu tak boleh, dia orang fikir-fikir tak boleh ni, kena cari lain. Sebab tarik tali selalu putus. Dia buat yang tekan tu, kan? Besi macam ni tekan, kan? Betul tak? Tekan. Masya Allah. Masuk nak tekan tak boleh, benda besi dah masuk dalam. Kuat main gym. Dia tekan, tenggelam dengan besi-besi tu, terus tak boleh pakai. Air terkeluar. Bang, macam mana bang? Kita tak hargai. Tu, kerajaan dah bagi kita berniaga dekat tepi-tepi jalan tu. Tuan-tuan, hargailah. Dah bagi dah duduk kat situ, tolonglah jaga kebersihan. Jepun tuan-tuan, dia berniaga, lepas dia habis berniaga, dia angkat macam awal dia ambil.
bersih ni diorang ni. Tu Jepun. Kita tak buat apa yang Jepun buat. Tu sebab dia panggil ilmu. Dia panggil, kalau dalam penyelidikan, dia panggil observation. Kita tengok, kita jadikan ia ilmu. Oh, banyak pengalaman saya, tuan-tuan. Nak banding dengan negara Arab, kita lebih baik lah. Tuan-tuan pergi Arab, RNR, Mekah, Madinah cukup dah. Tuan-tuan masuk, taik tak jadi keluar terus. Tak siapa punya taik, dua tiga taik bertabur-tabur, dia bertingkat-tingkat, tak buang tuan-tuan. Ya Allah, hai. Itu kat Mekah, Madinah, itu pun out dah, tak ikut sunnah. Kerajaan Tun Mahathir, Datuk Seri Mahathir, masa tu Datuk Seri Mahathir, dia pernah bagi nasihat kepada Raja Arab Saudi masa tu Mekah, tentang haji Mekah kan. Dia kata, buatlah ni longkang besar, bila berlaku banjir, Kaabah tak banjir. Bila berlaku hujan, Kaabah tak banjir, Masjid Haram tak banjir. Apa jawapan dia orang? Saudi jarang banjir, jarang hujan, jadi tak payah buat longkang. Tu yang sampai hari ni bila hujan je banjir. Sebab apa? Longkang tak ada. Tu sebabnya, tuan-tuan, hargai apa yang ada. Negara-negara bukan Islam, dia orang dah ke depan dah. Dan yang terakhir, kata Imam Syafi'i, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, ar-razanah. Carilah ketenangan hidup. Apa saja kita kena cari ketenangan hidup, iaitu i'ti kulladhi haqqin haqqah. Bagikan setiap masa itu hak dia. Tuan-tuan, bila time cuti, tuan-tuan pergilah berjalan. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, duit yang tuan-tuan ada tu, tuan-tuan simpan. Saya tahu untuk anak-anak, saya simpan untuk anak-anak. Beli tanah untuk anak-anak, beli rumah untuk anak-anak, kereta, anak nak masuk universiti, beli kereta untuk dia. Tak beli motor, takut anak accident, punya risau kita je. Anak pula nak motor. Gitulah manusia. Budak motor, dia kata sedapnya dapat naik kereta Kelisa, naik kereta Kancil, naik kereta Viva. Tengok, dia nak kereta, tak nak naik motor, panas. Yang perempuan cair make up, anak dapat kereta, aku nak motor. Inilah dia. Tak pernah nak bersyukur budak-budak ni, tuan-tuan. Tapi bukan orang sini, orang kampung sebelah. Tuan-tuan, sungguh, tuan-tuan bayangkan, bila kita berjalan, tuan-tuan, kita akan melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Duit yang tuan-tuan simpan banyak-banyak, nanti tuan-tuan mati, siapa yang akan ambil? Akan difaraidkan. Tuan ada kedai kan, kedai runcit. Tuan mati, anak akan ambil, isteri akan ambil, adik-beradik akan ambil kalau tak ada anak lelaki. Asabah, tak tu. Tu sebabnya Allah kata, guna apa yang ada. Yang simpan, yang berjalan dah. Ada orang tak nak pergi umrah sebab tak nak lah, rugi duit dia dah. Bang, pergi bang, masa ni lah. Ada yang dapat pergi haji, tak mau pergi haji. Dia kata tak mau lah sekarang. Dia kata mahal lah haji sekarang ni. Sekarang tak pergi. Habis macam mana bila pergi? Tunggu anak nanti. Tuan-tuan, saya selesaikan kes-kes faraid ni, tuan-tuan, macam-macam. Datang-datang ke UKM, ustaz, ni bapak saya tinggalkan duit sebanyak 3 juta ringgit. 3 juta ringgit. Saya pun tanya, dah bayar hutang ayah? Dah, semua dah bayar. Kita tolak, ada dah tinggal dalam 2.1 juta. Oh, ada 2.1. Okey, nak tanya satu benda. Ayah dah buat haji belum? Oh, ayah tak buat lagi. Sebelum faraid kan, haji kan dulu ayah ni. Ini hutang dengan Allah ni. Tak apa ustaz, nanti saya akan cari. Suami dia jawab. Suami dia kata, suami ni menantu tau. Ini bukan menantu, hantu. Tahu tak sebab apa? Tak apa ustaz, saya akan carikan travel yang tolong bawa ayah saya punya haji. Badal haji. Kau nak cari siapa? Ada, saya dengar ada kenal seorang travel tu ni. Dia bawa haji ni, haji dia nilai dia 1,500 je. Bang, 1,500 bang. 1,500 mana ada 1,500? Tabung haji letak 10,000 ke 13,000. Sebab nak buat haji ni kena bayar. Budak yang kita bawa ataupun kita bagi pada haji, katakan imam pergi, imam kena bayar kemah dekat Arafah, dekat Muzdalifah, dekat Mina, semua kena bayar. Ya Allah, tak ada benda tak bayar kat Mekah ni. Nak kencing je tak payah bayar. Yang lain semua bayar bang. Naik taksi dia bukan kira kereta. Padahal daripada sini nak ke depan tu RM15 je kalau ikut kan.
Tak tuan-tuan, dia ambil satu kepala 150, ada 4 orang 150 kali 4. Ni musim haji punya mainan. Nasi unta harga 50, musim haji 175. Ini orang bang 175 ramai juga. Tapi tuan-tuan, guna masa hidup, berjalanlah di atas muka bumi, tengok kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ada rezeki, tengok, pergi umrah, pergi haji. Selain daripada tu, pergi tempat-tempat bersejarah, pergi tempat sejarah. Kalau tuan-tuan ada rezeki, tuan-tuan pergi kat Cordova. Tuan-tuan pergi Cordova, yang ada duit ni pergi Cordova. Dia tak mahal, dalam 7,000 je. 7,000 ni kalau masa you all ada simpanan. Tak ada simpanan, tak payahlah. Ni kalau ada simpanan, duit memang tak guna dah. Kita pun tunggu nak mati dah. Duit tengok dalam, ui banyak lagi 300,000. Alah, gunalah dalam 50,000 pergi jalan. Tuan-tuan akan tengok kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Menangis kita tuan-tuan tengok, ya Allah, tiang secantik-cantik tiang, tertulis di atas tu la haula wala quwwata illa billah. Rupanya tempat itu bukan lagi masjid, ia telah berubah menjadi gereja. Menangis kita tuan-tuan. Berjalanlah. Tuan-tuan pergi ke Jordan, tuan-tuan pergi tengok Laut Mati. Menangis tuan-tuan. Menangis. Di sinilah kaum Lut dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sayangnya, tempat laknat itu dimanfaat penuh oleh Israel. Dia buat alat-alat makeup semua daripada Laut Mati. Allah bagi laknat, tetapi daripada lumpur laknat itu jadi alat kosmetik terbaik dunia. Dia punya makeup paling elok, pencuci muka paling elok. Bukti dia, saya bawa ada jemaah ni, dia dekat Malaysia ni dia pakai jenama Dior saja. Sekali dia beli alat makeup dan pencuci muka dia habis dekat RM7,000. Dia pergi sana beli tak sampai pun RM7,000, baru habis lebih kurang RM1,000. Dia kata, ustaz, dia punya pencuci muka dia sangat baik ustaz. Saya tak tahu kan, dia panggil apa, krim pagi krim malam ni. Orang perempuan tahulah, saya tak reti sangat tuan-tuan. Aku pun makeup TV pun tak cuci, pakai sabun mandi apa yang ada. Kalau shampoo lah aku sapu muka. Dia orang tak, dia orang sapu pagi, dia ada toner petang, toner malam, macam-macam. Dia orang beli, dia orang kata terbaik ustaz, lembut. Tengok, Yahudi yang buat, made in Israel, tak ada made in Islam. Jordan tak buat, orang Palestin tak buat, tak boleh buat. Tengok, ekonomi dipegang oleh Yahudi. Tuan-tuan akan menangis. Tuan-tuan masuk Palestin, tuan-tuan menangis lagi. Tuan-tuan masuk je, nak masuk pergi ke Masjid Aqsa, tuan-tuan masuk je tuan-tuan, ya Allah, tuan-tuan disekat oleh Israel. Palestin ada 3 blok. Blok 1 dia panggil blok A. Blok A masuk, semua tu orang Islam punya. Sangat teruk negara tu tuan-tuan. Kawasan blok A ni sangat teruk, kotor dan tidak membangun. Tuan-tuan naik tinggi sikit sampai atas bukit, dia panggil blok B. Blok B adalah blok yang paling cantik, macam dekat Paris. Itu hanya orang Israel saja yang boleh duduk dalam tu. Kalau kita orang Palestin duduk dalam tu, kena tembak mati terus. Tak boleh. Itu tempat orang Israel saja, atas bukit. Tuan-tuan turun bawah, di situlah Masjid Aqsa. Masjid Aqsa dia panggil blok C. Percampuran antara Yahudi dan orang Islam duduk sekali, tetapi didominasi oleh Israel. Menangis kita tuan. Tanah Palestin menjadi milik Israel sepenuhnya. Itu sebabnya tuan-tuan, benar kata Imam Syafi'i, carilah ketenangan hidup dengan berjalan dan melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semua mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya doakan juga tuan-tuan dan puan, dengan 4 perkara yang dinasihatkan oleh Imam Syafi'i. Pertama, jaga agama. Yang kedua, jaga amanah. Yang ketiga, jaga apa yang ada di sekeliling kita, apa yang kita ada hari ini dalam negara dan dalam negeri Selangor sendiri. Nombor 4, carilah ketenangan hidup dengan pelbagai nikmat-nikmat Allah yang terbentang luas. 4 benda ni kalau ada, dia akan menyebabkan ilmu yang kita ada ini, insya-Allah tuan-tuan, dapat dimanfaatkan untuk agama. Macam saya pergi dalam negara-negara kan, saya balik saya cerita pada tuan-tuan, itu ilmu. Kita manfaatkan ilmu tu, kita bagi kepada orang lain.
Jadi tuan-tuan, mari kita sama-sama berdoa agar Allah memberikan rahmat kepada kita dan Allah bagikan kasih sayang kepada kita. Dan saya doakan juga insya-Allah kita satu hari nanti akan bersatu padu umat Islam kita ni. Saya tengok dah makin berpecah-pecah dah makin banyak pula kita punya puak-puak kita ni, dah makin lemah kita dibuatnya. Jadi insya-Allah kita doa yang terbaik, ya, agar kita makin kuat dan kita menjadi sebuah negara yang aman dan damai insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir ya mujibad da'wat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Taqabbalallahu minna wa minkum.